صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 10, baris bawah sekali. Surat 10 baris bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kerana barang yang datang padanya pada mengumpat. Barang tadi ni daripada beberapa janji, daripada beberapa janji seksa yang bersangatan, beberapa janji seksa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersangatan, yang pedih. Seperti firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ism fala tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Kerana barang yang datang padanya pada mengumpat daripada beberapa janji seksa yang bersangatan. Ini ialah pada kata mengumpat itu dosa yang besar pada kebanyakan ulama, yang mana mengumpat hukumnya haram, ijma' ulama. Kemudian yang berkhilafnya sama ada haram kabair, dosa besar, ataupun haram, dosa kecil. Kalau atas pandangan haram, dosa besar, mengumpat satu kali sahaja orang tu sudah jadi fasik. Kalau atas pandangan haram tu dosa besar, sekali je mengumpat. Contohlah kita kata sebelum menjadi imam solat, siapa di masjid surau, tiba-tiba tu imam ni mengumpat. Atas pandangan mengumpat tu haram, dosa besar, tu imam tu jatuh fasik. Tu imam jatuh fasik, makruh kita ikut dia menjadi imam. Sebab apa fasik dah dianya? Apa fasik? Orang fasik ni orang makan riba, orang berjudi, orang minum arak, orang berzina. Yalah, itu semua fasik lah, sebab dosa besar. Atas pandangan mengumpat pun dosa besar, sekali mengumpat fasik dah kata. Kalau jadi imam, makruh kita ikut belakang dia. Kalau dia sembelih, makruh kita makan binatang sembelihan dia. Atas pandangan mengumpat tu dosa besar, yang mana kebanyakan ulama menghukumkan mengumpat tu dosa besar. Mana dalil kata mengumpat dosa besar? Kerana barang yang datang padanya pada mengumpat daripada beberapa janji seksa yang bersangatan. Janji seksa yang bersangatan berkaitan dengan orang yang mengumpat. Itu menjadi dalil bahawa mengumpat itu sebahagian daripada kabair, sebahagian daripada dosa besar. Sebagaimana kita biasa dengar pada ni apabila duk cerita berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj, di antara gambaran siksaan yang diperlihatkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, orang yang golongan kaum yang duk garu muka dia dengan kuku-kuku dia tu. Tu kisah dia lebih kurang tau.
Biasa dengar tak? Hak pada gambaran pada Isra' Mi'raj tu. Maka Nabi pun tanyalah, golongan siapa ni yang duduk garu muka dengan kuku ni, siapa ke? Lah. Hancurlah mukanya. Golongan ni golongan yang mengumpat akal manusia, dan golongan yang hija dianya menjatuhkan maruah manusia. Hija dia duk jatuh maruah orang dia. Ni. Mengumpat dan menjatuhkan maruah manusia. Maka di hari akhirat dia akan garu muka dia dengan kuku dia sendiri. Itu di antara janji seksa yang berkesangatan. Maka mengumpat, kebanyakan ulama menghukumkan dosa besar. Ini sambungan berkaitan dengan pelihara anggota yang ketiga, iaitu lidah. Pelihara daripada berkata-kata yang dilarang. Contoh yang pertama terdahulunya seperti berdusta. Yang kedua, dan seperti mengumpat. Apa dia mengumpat? Menyebut oleh engkau akan saudara engkau, saudara pada agama, dengan perkataan yang benci ia akan dia. Ini takrif mengumpat, kata Imam Ghazali rahimahullah, takrif yang ijma' ulama. Sebab takrif mengumpat, pengenalan mengumpat ni ditakrifkan oleh Nabi SAW sendiri. Hak Nabi SAW bersabda, zikruka akhaka bima yakrah. Menyebut oleh engkau akan saudara engkau dengan perkataan yang benci ia. Sama ada kita berkata perkataan yang dibenci itu, sama ada berkata di hadapan ataupun berkata di belakang. Cuma dalam kitab kita ditakmimkan, jika didengarnya, tu ghayah ditakmim tu, qaid ditakmim tu. Dia qaid ditakmim, jika didengarnya. Kalau dia tak dengar, dia tak benci. Kalau dia dengar, benci ke tak? Sebab kita bukan kata di hadapan dia, maka macam mana dia nak timbul benci? Sebab kata di belakang. Kalau didengar, benci ke tak? Kalau dengar memang dia pun tak kenal lah kata ke dia seumpama tu. Mengumpat juga walaupun kata di belakang. Tapi kalau kata di hadapan, tu tak sodok tanyalah. Tu sah-sah sahih mengumpat. Sudah sebelum ni kan jauh lagi orang kita. Mengumpat ni kata sebelah belakang, tu mengumpat. Saya tak mainlah kata kod belakang, payah di hari akhirat sebab mengumpat. Saya kata kod depan selalu. Itu sah mengumpat. Mengumpat bukan kata sebelah belakang, kan jauh lagi tu. Kenapa dikaitkan? Jika didengarnya, nak takmim, nak meratakan, termasuk yang tak dengar. Kita kata ke dia perkara yang ia benci, tapi dia tak dengar. Dia nak benci kok mana, dia tak tahu. Jadi takut kita salah faham. Nabi kata, menyebut oleh engkau akan saudara engkau dengan perkataan yang ia benci. Ia bencilah kalau dia dengar. Tu sah lah mengumpat kalau dia dengar. Tapi kalau dia tak dengar, kita kata sebelah belakang, macam mana timbul dia benci? Kalau dia dengar, jika dia dengar, dia benci ke tak? Dia bencilah kalau dia dengar. Mengumpat juga kata kat belakang tu. Kena masuk kata kat belakang pun mengumpat juga. Kata kat depan, waktu dah sudah tanya dah lah. Tiba-tiba dia pusing sebalik tu, jauh lagi mengumpat kata sebelah belakang. Mengumpat kata oleh engkau dengan perkataan yang ia benci. Itu mengumpat. Kemudian minggu lepas saya masuk muka surat 30. Muka surat 30 pembicaraan. Di antara sifat mazmumah adalah gemar atas berkata-kata. Gemar atas berkata-kata. Hati dia ni kena nak cakap aje. Ini semua sifat mazmumah. Hati dia nak cakap je. Kalau tak ada gu, dia akan pusing kapung. Tengok siapa duduk beranda-beranda rumah seorang, dia lekok masuk, dia nak cakap. Ataupun dia lalu tengok orang duduk wakaf, duduk bersembang, dia pun berhenti nak bersembang. Dia lalu kok kedai kopi, nampak ada orang duduk bersembang, dia berhenti nak bersembang. Tapi orang balas ni
Dan disapa wakah, disapa kedai kopi tu, orang lain tak boleh sembang dah lah. Bahan ke dia seorang je lah. Dia seorang je sembang, orang lain makan senyap je. Ni kadang-kadang sapa je kat orang mak. Saya dah hal lah nak balik. Ni pun saya dah hal nak balik. Ni pun pakat dah hal belaka nak balik. Dia tak faham-faham. Lagi sembang juga. Pasal orang Saudi dia sembang juga. Sebab apa? Orang bosan dengar. Nampak je kan. Balik malah. Mari dia payah. Tapi jenis nak kata budak orang tua dah. Lebih dia tua dah, takkan dah faham. Kita sapa orang pun ada hal. Orang pun beredar sebab dia ada hal. Faham tak kita tu? Faham tak? Kita gila tengah bersembang 2-3 orang. Kita sapa je orang ni ada hal. Orang ni ada hal. Nak balik. Orang ni nak balik. Faham tak? Kena cerita macam mana lagi? Nak cerita macam mana lagi? Orang balik tu faham-faham. Tak kira. Ini apa? Orang yang gemar berkata-kata. Itu sifat mazmumah. Maka di antara pembicaraan orang yang gemar berkata-kata ni keluarlah berkaitan dengan mengumpat. Jadi Musab 30 tu dia ulang sekali lagi cerita berkaitan dengan mengumpat, dengan takrif mengumpat, dengan hukum mengumpat. Kemudian didatangkan Musab 30 ada istisna dia, ada pengecualian dia. 6 keadaan yang dibenarkan pada syarak akan mengumpat. Syarak membenarkan mengumpat 6 keadaan. Mengumpat ke tidak namanya? Namanya tetap mengumpat apabila bertepatan dengan takrif mengumpat, maka nama dia mengumpat. Bukan kata tidak mengumpat. Apabila bertepatan dengan takrif mengumpat, sebut oleh engkau akan saudara engkau dengan perkataan yang ia benci, maka mengumpatlah. Jadi bertepatan dengan takrif mengumpat. Tapi ada yang dikecualikan, yang mana syarak membenarkan. Dia ada 6 keadaan yang mana syarak membenarkan mengumpat. Yang pertamanya kita ni cerita orang yang menzalimi kita supaya kita ditolong. Yang kedua, kita nak tegah maksiat yang dilakukan, kita tak mampu, kita cerita kepada orang lain supaya orang lain boleh tolong nasihat, ataupun boleh tolong cegah, ataupun boleh tolong ambil tindakan. Sebab kita dak makan cekak, tengok tuang tu kita takut dah. Itu contoh. Yang ketiga, kita nak tanya hukum. Tapi berkaitan dengan tanya hukum ni, jikalau kita boleh elok daripada sebut sesiapa, kita tak payah, kita jangan sebut sesiapalah. Tetapi terkadang kita kena nyatakan. Contohnya orang ni nama sekian buat gini. Kalau orang tu buat usaha dah pesen dia buat tu, pesen mana? Contoh. Nak tanya hukum kadang-kadang kena sebut. Kalau tak perlu sebut jangan sebutlah. Kita hanya sebut secara umum. Kemudian yang keempat tu agak panjang. Dalam kitab kita ni agak panjang. Yang keempat, kita menakutkan orang Islam daripada kejahatan dia. Mana kita nak mengelak orang Islam lainnya terkena kejahatan yang dilakukan. Yang keempat tu agak panjang. Yang kelima, dia sudah dikenali nama dia dengan gelaran yang jelas, sebab dia ada cacat dia sikit. Tapi kalau kita nak sebut kecacatan dia tu, kita orang tak akan kenal lah. Pomak mana, pomak hitam, pomak kecoh. Tu semua benda, perkataan yang dibenci belaka tu. Tapi tak sebut hitam, tak sebut kecoh, tak kenal. Itu syarat membenarkan. Kemudian yang keenam ni, orang yang menzahirkan kejahatan. Dia menzahirkan kejahatan, dia berbangga-bangga dengan kejahatan. Itu kita dibenarkan. Kita mengumpat, kita menyebut kejahatan yang dilakukan. Tapi yang saya sebut melepasnya hak yang keempat. Yang keempat, menakutkan orang Islam daripada kejahatan orang lain. Tahzirul muslimin minasyarri, menakutkan Islam daripada kejahatan. Cuma contoh dalam kitab kita ni hak berkaitan dengan merisik. Maknanya kalaulah merisik perempuan ke lelaki ke,
Kita nak peringatlah ke dianya, perempuan ni tak baik ataupun lelaki ni tak baik. Kita pun ceritalah keburukan perempuan ni, kita cerita keburukan lelaki ni. Ini cerita ni kalaulah tuang dia dengar, memang lebih daripada marah lah, lebih daripada benci lah. Sebab apa? Sebab dia nak berlaki lama dah. Ada orang risik, orang nak ke dia, kemudian orang risik kita pergi cerita budak puang ni, tak jadi nak minang lah. Marah dak dia, lebih daripada marah, mengamuk dia tahunya. Siapa yang cerita sebenar-benar perangai dia macam mana, mengamuk lah jawapan dia. Ni dia panggil apa? Memang mengumpat. Tapi syarat membenarkan supaya apa? Supaya takut jadi siang lah pula kepada hak sebelah lagi tu, pasangan dia tu. Sebab dia tak tahu kod depan memanglah wak lagak baik lah kod depan ni. Orang panggil apa? Pijak sumuk pun tak mati dah orang kata. Baik. Jadi risik nak tahu cerita. Risik ni nak tahu cerita buruk tu. Sama ada lelaki risik perempuan ataupun perempuan risik lelaki, sama sahaja tu. Nak cari keburukan, takut ada keburukan. Sebab kita nak meminang ni, nak berkahwin ni, nak bina rumah tangga. Jadi takutlah bina rumah tangga dengan orang yang tak baik. Maka syarat membenarkan risik. Periksa, cek. Kita asalnya syarat melarang kita duduk korek-korek, cari keburukan orang. Kita dilarang. Ayat wala tajassasu tu, kita dilarang. Jangan duduk risik-risik. Tapi oleh kerana kita nak berkahwin, syarat suruh kita risik. Risiklah. Sebab kita nak bina rumah tangga. Rumah tangga ni panjang ni, generasi keturunan kita akan datang. Nak cerita ni risik untuk bina satu rumah tangga. Kita risik, kita usur, kita periksa. Jangan pakai rambang gitu. Jangan pakai tengok Kok Zohir gitu je. Itu untuk kita bina rumah tangga. Sama juga kita nak bina ummah, kita nak bina masyarakat. Kena risik, kena usur, kena ambil tahu. Dan orang yang mengetahui, dia kena cerita. Orang yang mengetahui, dia kena cerita. Untuk kepentingan ummah, untuk kepentingan masyarakat. Orang mengetahui, wajib atas dia cerita. Keburukan tu ialah keburukan. Tapi sebab apa cerita? Untuk ummah, untuk masyarakat. Sebab kadang-kadang orang ni boleh tertipu dengan gambaran luar masing-masing, lakonan masing-masing. Bayangkan hanya untuk rumah tangga, sepasang suami isteri, syarat membenarkan risik. Orang yang dirisik, orang yang ditanya tu syarat membenarkan dia cerita. Dan dia wajib kena cerita sebenar. Jangan duduk dusta-dusta, jangan duduk sembunyi-sembunyi. Macam mana budak perempuan ni? Baik-baik sungguh. Walah, kita tahu dah dia budak tak baik, haram dosa kita. Macam mana budak lelaki ni? Allah baik sungguh. Padahal kita tahu dah dia ada masalah, dia ada perangai buruk. Tiba-tiba kita kata baik. Tu haram, kita dusta. Kita wajib kena cerita perkara sebenar. Bila kita cerita perkara sebenar, apa yang kita cerita memanglah orang itu cerita mesti dia benci. Dia panggil mengumpat. Memang mengumpat. Tapi mengumpat dia benarkan pada syarak, bahawa akan terkadang wajib pada syarak. Ni hak dalam kitab kita ni. Hak muskat 31, muskat 30 dan muskat 31. Yelah kadang-kadang kita ni muskat 10. Apa-apa cepat sangat lompat masuk ke dalam ni. Tunggu masa sampailah muskat 31 kalau panjang umur. Kalau panjang umur. Learning tak dah. Cerita rebah mati. Segar molek-molek ada. Pergi berjalan rebah mati. Ni bukan accident ni, rebah. Rebah di airport meninggal. Muda-muda je sekarang. Tu dah cerita accident. Mati bila-bila masa. Zaman kita ni matinya mudah. Mudah mati. Bila-bila masa je.
Mana kita kata panjang umur, jumpalah satu ni. Tak perkara yang perlu kita ceritalah. Baik, ini perkara yang kehidupan kita ni. Dia bab berdusta. Lah kita ni kalau kata berdusta bohong tu, jarang-jarang orang lah hak jenis berahi dusta bohong. Tahu? Tapi kalau bab mengumpat ni, lebar tak lebar pun tak kira, sejik tak sejik pun tak kira ni. Bab mengumpat ni. Kena faham molek lah. Kemudian terkadang kita perlu menceritakan. Mengumpat tu mengumpat. Kena cerita. Ada mengumpat yang dibenarkan pada syarak. Ni hak kita hak akan berlaku sepanjang masa ni. Cerita dulu. Walaupun kita kata akan datang sampailah tempat musuh 30-31 ni, tak apalah akan datang tu. Umur panjang sampai tempat tu kita cerita pula sekali lagi. Dia kalau ngaji pondok, dia tak akan cerita hak sebelah hadapan, hak sebelah belakang, dia tak akan cerita. Cukup dah. Dia lalu gitu je. Dia tak akan cerita. Itu mengaji kaedah pondok. Dia nak ambil kitab, kita nak ambil pemahaman. Sebab bab ngumpat ni benda hak penting kepada kita. Yang pertama kena faham mengumpat tu apa dia. Tadilah mengumpat kata sebelah belakang, soh salah tarikh tu. Yang kedua pula, kita bukan mengumpat, kita kata benda sebenar. Tu lagi parah. Kata benda sebenar itulah mengumpat. Kata benda sebenar tu mengumpat. Hak Nabi kata, in kana fihi ma taqul faqad ightabtahu. Jika adalah pada surah engkau ni perkara yang engkau kata, maka engkau mengumpatlah tu. Hak sebenar tu mengumpat. Hak tak sebenar panggil tahmah, fitnah, dusta pula. Hak sebenar tu mengumpat. Ni kadang-kadang saya tidak mengumpat, saya kata benda sebenar. Kadang-kadang kitanya pulaknya, saya tidak mengumpat, saya dengar saja je. Tiba-tiba al-mustami' syarikul qail wa huwa ahadul mughtabaini. Orang yang mendengar bersyarikat, bersekutu dengan orang yang mengumpat. Dan orang yang mendengar, Nabi kata salah seorang daripada dua orang yang mengumpat. Walahal seorang sahaja yang mengumpat, seorang hanya tadah telinga saja. Tiba-tiba yang tadah telinga tu, Nabi kata salah seorang daripada dua orang yang mengumpat. Walau sebenarnya yang mengumpat seorang, tu tadah telinga, sama hukumnya. Ni kadang-kadang kita tambah mengumpat ke orang, tambah kita dengar saja je. Kan tak? Kita ada kita. Adalah pesen tu dah. Adalah pesen tu. Kita tak ada telinga je, tambah. Susah daripada masyar nanti. Ni benda hak kehidupan kita ni. Ni mengumpat ni dosa yang berkait dengan anak Adam. Bila dosa yang berkait dengan anak Adam ni dibina atas masahah dia panggil. Dibina atas sempit. Apa? Panggil kupik nak panggil apa? Payah basa. Mana apa? Payah nak lepas. Dia kena minta maaf lah, apalah. Itu dosa dengan anak Adam. Di antaranya adalah mengumpat. Jadi berkaitan dengan yang keempat ni, saya ada sebut mengelupasnya. Saya nak baca dalam kitab Syairus Salikin. Ambil kitab lain lah. Kitab Syairus Salikin, juzuk yang ketiga, muka surat 87. Bukan suruh buka kitab ni. Kitab sarah buk kitab ni. Tadi kita pernah bagi hati muka surat 10, bagi bawah sekali sebab masing-masing ada kitab. Ini kitab Syairus Salikin ni juzuk yang ketiga, surat 87 tu. Kalau ada kitab tu di rumah, balik tengok sendiri. Tahu tak? Jadi saya nak ambil yang keempat. Dalam pernah bagi hati ni yang keempat, surat 31, menakutkan akan orang Islam daripada kejahatan orang lain. Dalam kitab Syairus Salikin ni, yang keempatnya tahzirul muslimina minasyarri. Artinya harus mengkhabarkan, menceritakan kejahatan orang. Menceritakan kejahatan orang ni, ni lah panggil mengumpat. Mengumpat yang dibenarkan.
Mengkhabarkan kejahatan orang, tujuan kitanya adalah menakuti akan orang yang Muslim. Menakuti, beri peringatan akan orang yang Muslim daripada kejahatan orang itu. Orang ni orang jahat. Tiba-tiba ada orang Islam lainnya, kemungkinan dia akan terpengaruh, dia akan ikut. Maka kita pun cerita kejahatan seseorang kepada seseorang Islam yang lain, supaya peringatan, supaya tak terpengaruh, terbabit dengan kejahatan orang tu. Apabila engkau lihat, apabila engkau lihat akan seseorang baharu menuntut ilmu itu, orang yang baru ngaji kita panggil. Ni nak kita nak ambil molek, nak ambil faham molek. Ni kalau cerita orang yang baru menuntut ilmu ni, semua orang hadapi belakalah. Nah, ke kita ni tiba-tiba lama mengaji lalu, kita ni semua ni lah, tak kira lah hok pandai mana pun, kita ada tak keadaan baharu menuntut ilmu? Semua orang tak kira ni. Dulu sekarang ni kita lama dah, kita kata yang lama dah, masa kita baru. Engkau lihat akan seseorang baharu menuntut ilmu, baru ngaji, padahal ia berulang pergi kepada orang yang bid'ah, yakni orang yang tiada baik i'tiqadnya atau orang yang tiada baik agamanya, maka harus engkau khabarkan kepadanya akan kejahatan orang itu, orang hak pergi ngaji tu, orang bid'ah tu, supaya jangan ia orang yang baru belajar ni mengaji kepadanya. Faham tak ni? Kita tengok saing kita hak baru ngaji, tiba-tiba dia berulang pergi kepada orang yang bid'ah, yakni orang yang tiada baik i'tiqadnya atau orang yang tiada baik agamanya. Kita harus cerita akan kejahatan orang itu supaya jangan ia mengaji kepadanya, jangan duduk belajar dengan dia. Harus di sini bukan harus hukum 5 ni. Harus di sini dengan mana ada mulimtina, syarak tidak melarang. Kita cerita kepada kawan kita yang baru belajar ni, nak cerita dia orang mau belajar tu i'tiqad tak betul tu. Mana apa syarak tidak melarang. Syarak tidak melarang ni terbenar wajib, terbenar sunat dan terbenar harus hukum 5 tu. Di sini jatuh hukum wajib. Wajib kita kena cerita. Kalau kita memang sahih, tahu orang tu memang i'tiqad dia salah, wajib kita cerita, jangan kita biarkan. Sebab apa? Dia baru mengaji. Orang ajak i'tiqad macam mana pun dia pakar dah lah. Faham tak? Ini kena faham boleh. Supaya jangan ia mengaji kepadanya, kepada orang yang bid'ah tadi. Tapi bid'ah sini paling besarnya orang yang tiada baik i'tiqadnya. Tu hak pertama je kita nak cerita. Yang pertama nak ceritanya bab i'tiqad. Walaupun dalam bab lain betul sekalipun, comel sekalipun, kalau bab i'tiqad tak baik, ada dah. Jangan kadang-kadang kita buat ingat bab i'tiqad ni. Allah, biasalah manusia, takkan sempurna belaka. Pasti ada kekurangan, pasti ada salah silap. Betul lah, manusia memang seumpama tu. Tetapi dalam bab i'tiqad tidak ada kompromi. Dalam bab i'tiqad tidak ada kompromi. Sebab i'tiqad ilmu yang pertama. Orang yang pandai ilmu fiqh, sah dia pandai ilmu pegangan. Orang yang pandai ilmu tasawuf, sah dia pandai ilmu pegangan, ilmu i'tiqad. Berarti ilmu yang pertama. Tiba-tiba fiqh dia pandai, tasawuf dia pandai, i'tiqad dia salah. Dia tu bukan pada masa pandai ni. Dia tak betul daripada awal, masa ngaji dia salah dah. Kita nak ngaji mula-mula i'tiqad lah, ilmu pegangan itu hak mula-mula.
Betul sungguhlah, tak ada orang yang sempurna, tak ada orang yang tak ada kesilapan, tapi bukan dalam bab i'tikad. Dan dalam bab i'tikad minta maaf, tak ada kompromi itu. Dia jasa besar mana pun jasa sekalipun, kalau i'tikadnya rosak tak ada nilai. Besar jasa dia, orang hok kafir masuk Islam ramai mana jasa dia. Betul lah, besar jasa dia. Orang kafir tarik kepada Islam, besar jasa di situ. Tapi orang kafir masuk Islam, tiba-tiba dia ajar dengan i'tikad yang salah, balik asal pula, jadi hilang jasa, tak ada jasa. Yalah, kadang-kadang orang jasa besar, daripada orang tidak solat jadi solat, daripada orang yang tak pernah kenal majlis surah jadi kenal majlis surah. Tapi kalau i'tikad salah, tengok mudah. Jangan kita i'tikad je tak ada tak sudah ngaji agama kalau menyakit gitu. Kalau kita kira tak apalah, bab i'tikad pun tak apalah, hak lain banyak lagi yang molek dia. Tak ada. Ni bab usuluddin, bab tapak agama. Lepas tu kita mula ceritanya orang yang tiada baik i'tikadnya barulah, atau orang yang tiada baik agamanya. Yang pertamanya orang bid'ah ni orang yang tiada baik i'tikadnya. Itu hak pertama nak cerita ni. Supaya jangan ia mengaji kepadanya, atau supaya jangan ia bersahabat dengan dia. Kerana bersahabat dengan orang demikian itu membawa kepada membinasa akan agamanya. Dan demikian lagi jika engkau lihat akan seseorang berulang-ulang pergi datang mengaji kepada orang yang fasik atau ulama yang jahat, maka harus engkau khabarkan kepadanya akan kejahatan orang yang fasik dan kejahatan ulama yang jahat itu, supaya menjauhi orang itu daripada berguru kepada orang demikian itu. Tetapi engkau kosak akan bidang itu kerana Allah, dan jangan engkau kosak kerana dengki akan dia. Jangan kerana dengki, kosaknya kerana Allah, supaya dia tu tak jadi rosak orang nak bulan mengaji ni. Tapi yang pertama i'tikad, itu yang pertama. Akhir zaman ni hak jadi duduk belakang. Kalau tekan bab pegangan pun kadang-kadang jadilah siang ke dia cerita benda salah. Siang lah kena cerita semua. Kerana kesiang kena cerita. Kesiang kepada orang yang bawa salah, hak besar, hak lebih kesiang lagi pada orang yang pergi belajar dengan orang yang i'tikadnya tak betul. Di tempat kita ni, orang yang mudah-mudah mengkafirkan percakapan asbab, percakapan adab. Orang belajar, orang berkitab lagi belajarnya. Guru dia ajar berpegang makhluk ibekah kafir, berpegang akidah, tahu kok cakap dia. Makan obat baik kafir, makan nasi kenyang kafir, pisau tajam putus kafir, angin kuat semua terbang habis orang ingat kafir. Ini ajaran ni. Saya hadapi perkara ni belah tahun dah. Duk backup pasal ni, nak backup pasal ni. Setahun, 2 tahun cerita sikit. Allah Ustaz, saya gak dulu memang pasal tu Ustaz. Orang cakap sikit je, cakap asbab, cakap hukum adat, saya pun bubuh kafir lalu. Berat apa berat? Man kafara mu'minan faqad kafar. Sesiapa yang mengkafirkan mukmin, kafir tu naik atas, dia tu jatuh hukum kafir. Tapi dia mana? Dia berguru lah tu. Guru dia ajar gitu. Terutama sekali kalau cakap bab obat. Siap. Kalau cakap bab obat. Mujur siapa cepat hospital selamat kafir. Muat doktor yang menghidupkan, Allah yang menghidupkan. Oh, kebetulan jumpa sini. Kebetulan jumpa. Tak ada kebetulan. Jumpa sini ni Allah yang qadakkan. Ini orang syirik kafir belaka ni, tidak berpegang, Allah yang mengqadakkan. Tak ada kebetulan.
Allah yang mengqadakkan kita mari sini, Allah yang mengqadakkan dia mari sini, jumpa sini, qada Allah, bukan kebetulan. Tiba-tiba kita kata kebetulan jumpa dah. Syirik kafir gitu. Ini berlaku di tempat kita. Ni kalau tak royak jadi gini. Guru dengan orang yang tidak baik i'tiqadnya. Kadang-kadang orang baca ilmu akidahnya, dia pun tidak berguru. Pertama tak ada kita. Pertama i'tiqad. Jadi mengumpat ke tak mengumpat lah. Tapi kenapa cerita? Supaya dia selamat daripada pergi belajar dengan orang i'tiqad salah ni. Sebab orang ni baru belajar. Kalau orang kemas dah pergi mana-mana ke pandai dia lah. Dia dengar dia tahu lalu dah. Ni orang baru belajar ya? Orang baru belajar, dia tak tahu dah. Tu kena mak molek. Besar ni bab pegangan. Saya pernah memang sedap lah huraian cerita bab hukum hakam, terutama hukum hakam bab perkara-perkara yang baru. Sedap tengok. Saya pergi Masafatul Qasri, boleh jamak qasar solat tempat yang ditazkirah kuliah maghrib. Saya pergi sampai jarak Masafatul Qasri 100 km. Tiba-tiba dengar kemudian dia ajar pegangan yang terpesong. Hak saya pergi tu cerita bab hukum hakam, bab hukum fiqh, clear lah, comel lah. Kemudian saya dengar dia baca bab pegangan yang dia ajar tu pegangan yang jelas terpesong, menafikan qada Allah, menafikan ketetapan Allah. Allah hanya mengetahui. Kita diberi pilihan sebebas-bebasnya. Kalau Allah netak dah, kalau Allah mutuh dah, kalau Allah netak putus dah, apa perlu Allah utus Rasul? Ini terang-terang akidah yang terpesong. Lepas tu tak ada lah. Kalau mari kata-kata hak biar rumah pun takkan gidah seumpama tu. Tapi dalam bab hukum hakam, bab fiqh sedap, tak ada dah nilai, tak ada nilai dah. Kalau i'tiqad salah, tak ada nilai. Boleh pergi sampai ke Masafatul Qasri. Jarak boleh kosong, boleh kosong solat. Dah cerita bab hukum sedap. Tiba-tiba cerita bab pegangan terpesong. Menafikan qada Allah. Hanya Allah mengetahui saja. Allah tidak netak, Allah tidak mutuh. Allah hanya mengetahui. Allah netak, Allah mutuh, apa pula Allah utus Rasul? Kau sedap dipakai akal tu. Ini jelas-jelas terpesong. Yang pertama tak ada. Yang pertama adalah i'tiqad. Kalau orang tu tidak baik i'tiqadnya, apa jasa sekalipun tidak ada. Tidak ada nilai. Dan kalau kita betul nak ngaji agama, kita kena sensitif dalam bab i'tiqad. Jangan awaklah, tak apalah, hak tu salah dia. Orang manusia biasalah ada kesalahan. Dia hak ni tak ada. Memang betul manusia tidak akan sempurna, banyak kesalahan, kesilapan. Tapi bukan dalam bab pegangan. Bab pegangan hanya satu jalan saja. Bab pegangan hanya simple saja, bukan banyak. Macam hukum hakam agama, bab porong agama tu panjanglah tu. Bab pegangan simple saja, satu jalan saja, sedikit saja. Tapi kalau hak satu jalan ni, hak sedikit ni terpesong, habis tak ada benda. Gitu ya. Jadi hak yang keempat ni kita cerita supaya orang ni tahu kejahatan dia, orang ni tidak akan pergi terpengaruh, terbabit dengan kejahatan dilakukan. Kalau contoh seumpama ni banyaklah. Termasuk hak risik tadi tu. Hak risik pun sama. Kalau kita kata orang tu nak berkawan dengan seseorang, jangan berkawan dengan dia. Dia ni begiam-begiam. Dia ni berkawan baik ni, sampai masa baik molek, dia berhutang, lepas boleh berhutang ke hilanglah dianya. Kita kena cerita. Beringat dengan dia tu. Dia tu peseng, baik ada tujuan. Ramai ada orang kena ke dia. Baik je, lembek tekak, dia pun berhutang, lepas tu hilang. Kita cerita apa tu? Cerita keburukan, kejahatan. Dibenci ke tak? Mestilah dibenci sebab dia tengah
tengok upang lama mana duk upang. Kita panggil apa? Potong terik, potong apa? Kita pula yang jadi penghalang. Dia marah ke tak? Lebih dia marah lagi. Mengumpat ke tak? Mengumpatlah. Itu dibenarkan pada syarak. Bahkan kalau yakin memudaratkan dia, wajib kita cerita. Mengumpat memang mengumpat. Sebab tu terkadang mengumpat ni diwajibkan pada syarak. Ada lagi lah dalam kitab Ihsanus Salikin ni. Kalau ada kitab tu di rumah, balik buka sendiri baca. Juzuk yang ketiga, muka surat 87. Yang keempat, menakutkan orang Islam daripada kejahatan orang yang lain. Kemudian kita ni kita berhenti di seperti firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minaz-zann. Kita berhenti situ. Berhenti tu jakit dah tu. Dah. Yang dia suka gitu. Jakit dah boleh setengah baris. Tadi kita mula daripada kerana barang yang datang padanya. Kita insya-Allah minggu depan seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.